Hai anak-anak, apa khabar? Selamat datang ke channel Cikgu Wan. Cikgu Wan harap anda semua dalam keadaan yang sihat dan bersemangat untuk belajar. Baiklah, sekiranya anda semua telah bersedia, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk kata nafi. Objektif bagi pembelajaran pada hari ini iaitu yang pertama, murid dapat mengenal pasti kata nafi, dan yang kedua, murid dapat menggunakan kata nafi mengikut konteks. Apa itu kata nafi anak-anak? Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Ada dua bentuk kata nafi iaitu bukan dan juga tidak. Kata nafi bukan menjadi unsur bagi frasa nama dan juga frasa sendi nama. Okay, mari kita lihat contoh. Contoh ayat, letaknya bukan di atas meja. Kalau perhatikan frasa nafi bukan, dan selepas frasa nafi itu perkataan di atas meja. Di merupakan frasa sendi nama. Dan seterusnya, kata nafi yang kedua iaitu tidak menjadi unsur nafi bagi frasa kerja dan juga frasa predikat. Contoh ayat, tugasan itu tidak susah. Cuba awak tengok, perkataan tidak itu kata nafi tidak. Selepas perkataan nafi tidak iaitu susah. Susah merupakan frasa adjektif. Walau bagaimanapun anak-anak, kata nafi bukan ni boleh hadir bersama frasa kerja dan juga frasa adjektif jika ayat tersebut bermaksud pertentangan maklumat. Contoh ayat, tengok ayat yang pertama, Salman bukanlah pandai sangat tetapi rajin. Okay, kalau awak tengok selepas kata nafi bukan, awak tengok perkataan pandai. Pandai itu merupakan frasa adjektif, tetapi kita menggunakan kata nafi bukan kerana ada pertentangan ayat di situ, iaitu walaupun bukan pandai sangat tetapi rajin. Ada pertentangan, ya, bukan pandai tetapi rajin. Tengok ayat yang kedua. Ini bukan usaha Ani sahaja, ini usaha kita bersama. Kenapa gunakan kata nafi bukan? Kerana dalam ayat ni ada pertentangan maklumat. Begitu juga ayat yang ketiga. Ini bukan merah, ini warna biru. Ada pertentangan ayat di situ, maka kita boleh gunakan kata nafi bukan walaupun ayat seterusnya menggunakan frasa adjektif. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan gunakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 66. Cikgu harap anak-anak telah pun bersedia dengan buku teks, ya. Okey, cikgu akan baca dan awak dengar, ya. Okey. Hasil seni. Darshini, Saiful dan William menjalankan aktiviti projek seni. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Tidak susah, Saiful. Campurkan pewarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Beras ini kita jemur di atas meja itu. Bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepawali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. Anak-anak, tahukah anak-anak apa itu kolam? Kolam ni merupakan hiasan yang dibuat daripada beras yang diwarnakan untuk menghiasi rumah-rumah, khususnya rumah kaum India. Selalunya mereka akan menghias menjelang perayaan Deepawali. Okay, baiklah, kita sambung petikan, ya.
Terima kasih Darshini. Kalau kamu, ruangan kosong, membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Seterusnya, ini ruangan kosong, usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Baiklah anak-anak, kalau awak tengok dalam petikan ni, terdapat petikan yang kita perlu tulis jawapan. Sama ada kita perlu tulis jawapan menggunakan kata nafi, sama ada kata nafi bukan ataupun tidak. Okey, mari kita sama-sama lihat petikan yang berwarna purple tu dahulu ya. Okey, awak tengok. Terima kasih Darshini. Kalau kamu, ruangan kosong, membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okey, ruangan kosong tu, kata nafi apa yang sepatutnya kita letak? Cuba awak tengok selepas ruangan kosong tu perkataan apa? Membantu. Membantu ialah kata apa? Kata kerja. Jadi kalau frasa kerja, kata nafi yang kita perlu gunakan ialah kata nafi tidak. Okey, jadi untuk yang petikan tersebut, jawapannya, okey, mari kita baca. Terima kasih Darshini. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Ya, jawapannya ialah kata nafi tidak. Okey, cuba kita lihat petikan yang sebelah tu yang berwarna biru. Ini ruangan kosong, usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Jadi awak tengok ruangan kosong tu, apa kata nafi apa yang sepatutnya kita tulis, ya, sama ada kata nafi bukan ataupun tidak. Kita tengok ayat yang seterusnya selepas perlu kita letak kata nafi tu, kita tengok apa perkataan tu. Usaha. Usaha kata apa? Frasa apa? Frasa adjektif kan? Tetapi awak tengok dalam ayat ni menunjukkan ada pertentangan. Awak tengok, usaha saya sahaja, ini usaha kita bersama. Ada nafikan yang itu bukan usaha dia sahaja, tetapi usaha kita bersama. Tadi di awal tadi cikgu bagi tahu kalau ayat tu ada menunjukkan ayat pertentangan, maka kata nafi yang kita gunakan ialah kata nafi bukan, ya. Okey, jadi jawapan untuk petikan ni ialah ini bukan usaha saya sahaja, ini usaha kita bersama. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan guna buku aktiviti jilid 1 dan lihat muka surat 72 ya. Di sini kita diminta untuk lengkapkan ayat dengan kata nafi yang betul. Baiklah, kita akan lihat petikan ni dan kemudian kita cuba jawab dengan jawapan kata nafi, sama ada kata nafi bukan ataupun tidak. Okey, baik. Cikgu akan baca petikan, kemudian awak akan jawab ya. Bersatu kita berjaya. Kelab Doktor Muda SK Perdana akan membuat pembentangan tentang penjagaan gigi. Aktiviti ini diadakan sempena Bulan Kesihatan. Wah, cantiknya. Pandai sungguh kamu mewarnakan replika gigi ini. Garis kosong, mudah untuk mewarnakannya. Puji Imran kepada Li Qiang. Okay, awak tengok jawapan kosong tu, kata nafi apa yang sepatutnya awak letak? Kata nafi bukan ataupun tidak. Awak perlu lihat perkataan selepas garis kosong tu. Okay, perkataan apa tu? Mudah kan? Okey, mudah. Mudah frasa apa? Mudah frasa adjektif. Jadi kalau frasa adjektif, kita gunakan
kata nafi? Kata nafi apa? Kata nafi tidak. Ya, pandai. Jadi jawapannya tidak mudah untuk mewarnakannya. Puji Imran kepada Li Qiang. Okay, seterusnya awak tengok ruangan kosong. Saya sahaja yang mewarnakan replika ini. Hemalini juga membantu saya. Jelas Li Qiang. Okay. Awak tengok selepas garis kosong tu perkataan apa? Saya. Jadi saya frasa apa? Awak kena kenal pasti frasa apa, kemudian baru awak dapat tahu jawapan kata nafi apa yang sepatutnya awak letakkan. Okey. Saya ialah frasa nama. Jadi jawapan yang sepatutnya awak letak ialah kata nafi bukan. Bukan saya sahaja yang mewarnakan replika ini. Hemalini juga membantu saya. Jelas Li Qiang. Imran, pembentangan penjagaan gigi ini diadakan pada minggu ini? Tanya Li Qiang pula. Pembentangan ini, garis kosong, pada minggu ini. Mungkin diadakan pada minggu hadapan. Imran memberitahu. Jawapan yang sepatutnya pada ruangan kosong tu, awak kena kenal pasti perkataan selepas tu apa. Awak tengok. Selepas tu lah perkataan pada, kan, pada minggu ini. Jadi awak kena tahu pada. Pada tu frasa apa? Frasa sendi nama. Jadi kata nafi yang sepatutnya awak tulis ialah kata nafi apa? Awak jawab, ya. Okay. Cikgu dah bagi clue tadi. Okay. Kita tengok ayat yang seterusnya. Pembentangan ini, garis kosong, mungkin diadakan pada minggu hadapan kerana peperiksaan akan bermula, kata Hemalini. Okay, awak tengok. Selepas garis kosong tu, perkataan apa? Mungkin diadakan pada minggu hadapan. Kata apa? Kata kerja. Jadi apabila kata kerja, kita kena guna kata nafi. Kata nafi apa? Awak tulis jawapannya. Seterusnya, kalau begitu, kita masih ada masa untuk menyiapkan replika gigi ini, kata Imran. Ya, Imran. Garis kosong. Kamu sahaja yang berfikiran begitu. Saya juga berasa lega. Kita dapat memperkemas replika gigi kita ini. Jelas Li Qiang. Jadi untuk menjawab soalan ni, awak kena kenal pasti perkataan selepas garis kosong tu perkataan apa, dan kemudian awak tulis jawapan. Tengok kalau yang ni kamu, kan, kamu frasa apa? Jadi kata nafi apa yang sepatutnya kita guna apabila berjumpa dengan perkataan kamu, frasa nama tu. Seterusnya, yang ini pun awak kena jawab, ya. Awak kena kenal pasti, ya. Betul kata kamu, Li Qiang dan Imran, kita, garis kosong, akan mensia-siakan masa yang ada. Kalau kita tidak bekerjasama, garis kosong, mungkin kita akan dapat menyiapkan replika ini mengikut tempoh yang ditetapkan. Kamu jangan susah hati, Kiran. Saya yakin kalau kita saling membantu, kita pasti dapat menyiapkannya, kata Imran dengan semangatnya. Jadi, cikgu harap awak dapat menjawab soalan tersebut menggunakan kata nafi yang betul. Baiklah, seterusnya kita lihat muka surat 73, dan muka surat ini minta awak memilih kata nafi yang betul, sama ada kata nafi bukan ataupun kata nafi tidak. Untuk menjawab soalan ni,
Yang perlu awak kena kenal pasti ialah perkataan selepas kata nafi tu. Sekiranya perkataan tu terdiri daripada frasa nama ataupun frasa sendi nama, maka awak kena guna kata nafi bukan. Dan sekiranya perkataan tu merupakan frasa adjektif ataupun frasa kerja, maka awak kena guna kata nafi tidak. Jadi cikgu minta awak jawab soalan muka surat ini dengan betul. Baiklah, sampai di sini sahaja pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa di lain masa. Sekian, terima kasih. Jaga diri, jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Bye.